أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Malam ni Allah menggerakkan saya dan kita semua hadir ke dalam rumah Allah. Sesiapa yang setiap hari dijemput oleh Allah datang ke rumahnya, maka itu adalah tanda yang paling besar. Itu adalah tanda yang besar bahawa Allah mencintai kamu. Lihat ke mana duit kamu dihabiskan. Perhatikan ke mana kaki kamu diringankan oleh Allah. Perhatikan dan muhasabah ke mana anggota badan kamu dibawa dan dijalankan oleh Allah. Kalau anggota badan kamu, kaki kamu diheret dan dibawa, dijalankan oleh Allah setiap hari untuk menjejakkan diri dan tubuh kita ke dalam rumah Allah, itu bermaksud Allah merindui kamu. Itu bermaksud Allah mengasihi kamu. Itu bermaksud Allah sedang memandang kepada kamu. Itu bermaksud Allah nak kebaikan untuk kamu. Itu bermaksud Allah nak masukkan kamu ke dalam syurga. Maka dengan sebab itu, kena tengok hari-hari adakah kita di kalangan orang yang dijemput oleh Allah macam malam ni. Datang rumah Allah, penuhkan rumah Allah, salat dan menyembah Allah, memberikan tenaga dan masa kita untuk Allah, menghadiri zikrullah. Kesemua itu akan mengundang redha Allah Subhanahu wa taala ke dalam kehidupan kita. Buya Hamka kata, kalau hidup sekadar hidup, biawak juga hidup. Kalau hidup sekadar menyusukan anak, maka kera di hutan menyusukan anak. Kalau hidup sekadar bekerja, kerbau di sawah juga membajak dan bekerja. Kalau hidup sekadar memperolehi anak, maka babi di hutan memperolehi anak. Maka untuk tujuan apa kami hidup, wahai Allah? Allah jawab dalam Al-Quran. Anak-anak muda yang datang pada malam ni, Allah jawab dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku, iaitu Allah, jadi dan ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, hanya sahaja untuk mereka beribadah dan menyembah Allah Jalla Jalaluh. Bukan sekadar bekerja, bukan sekadar ke sekolah dan kolej, bukan sekadar berkahwin, bukan sekadar membesarkan anak, bukan sekadar menghabiskan duit, tetapi tujuan saya yang bercakap, tuan-tuan dan anak-anak muda yang ada dalam masjid pada malam ini, Allah cipta kita untuk kita kembali kepada Allah. Allah berikan masa dan nyawa kepada kita untuk kita bertakwa kepada Allah. Dan Allah menciptakan saya dan kita semua untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, siapa yang mati pada malam ini, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tak tahu lagi. Yang mati nanti jam 9 malam, yang mati nanti jam 10 malam ni, yang mati akan mati sekejap lagi jam 12, yang mati sekejap lagi jam 3 pagi, yang mati esokkan paginya jam 7.35 pagi. Mereka-mereka yang tidak bertakwa kepada Allah, mereka-mereka yang mati dalam keadaan fasik, orang Islam tetapi tidak bertaubat daripada dosanya, mereka fasik. Orang Islam tetapi tidak mengerjakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah, mereka fasik.
apabila dimatikan oleh Allah, antara perkataan pertama daripada mulut mereka, antara ayat pertama yang keluar daripada mulut orang-orang yang telah mati di alam barzakh, di alam barzakh, di dunia kubur, di alam kubur, apabila mereka mati, mereka hidup di alam kubur, lalu perkataan dan ayat pertama, Rabbi rji'un, wahai Allah, kembalikan kami ke atas dunia. Wahai Allah, kembalikan kami kepada kehidupan muka bumi. Yang tinggal di Kota Kinabalu teringat rumahnya di Kota Kinabalu. Yang tinggal di Keningau teringat rumahnya di Keningau. Yang tinggal di Sungai Petani teringat rumahnya di Sungai Petani. Tetapi ketika dia sebut dengan permintaan Rabbi rji'un, wahai Allah, bolehkah kembalikan kami seketika ke atas muka bumi? Lalu para malaikat bertanya kepada orang-orang yang telah mati, dah mati, ada di alam barzakh, sudah tidak akan ada lagi peluang untuk hidup di dunia, mustahil. Lalu minta untuk hidup kembali. Apa yang kalian ingin lakukan sekiranya kalian dikembalikan hidup di atas dunia? Tuan-tuan bayangkan rumah masing-masing. Tuan-tuan bayangkan jalan daripada rumah kita nak pergi ke kolej. Tuan-tuan bayangkan jalan daripada rumah kita nak pergi ke tempat kerja. Tempat itulah yang kita ingin kembali. Keadaan itulah yang ingin kita kembali, bukan akan tetapi bukan untuk bekerja, bukan untuk makan, bukan untuk melihat wajah ibu, ayah dan anak-anak, bukan untuk berehat, tetapi kita kembali ke bumi atas permintaan la'alli a'malu salihan fima tarakt. Apabila disoal kenapa nak kembali, apabila ditanya kenapa nak kembali ke bumi, seperti saya dan tuan-tuan pada malam ini, kita semua berada di atas muka bumi Allah. Peluang untuk bertaubat masih luas. Peluang untuk menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Peluang untuk berzikir. Peluang untuk memasukkan wang ke dalam tabung masjid. Peluang untuk menolong orang yang dalam kesusahan. Peluang untuk qada puasa dan salat masih terbuka. Maka yang diminta adalah la'alli a'malu salihan, aku nak mengerjakan amalan saleh. Aku nak kerjakan amal ibadat, wahai Allah. Aku nak melakukan amal ibadat, wahai Allah. Aku hidup 18 tahun tidak pernah sentuh Quran, wahai Allah. Aku hidup umur aku pada malam ini 23 tahun, aku tidak pernah membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aku hidup sehingga malam ini umur aku 37 Ramadan, baru-baru ni aku tidak berpuasa, wahai Allah. La'alli a'malu salihan, boleh tak bagi peluang sekejap je ya Allah. Aku nak buat amal salih yang aku tinggalkan. Aku nak baca Quran yang aku tinggalkan. Aku nak sedekah yang aku tak pernah sedekah ya Allah. Aku nak qada salat yang telah lama aku tinggalkan, wahai Allah. Aku nak melakukan kebaikan, aku tak pernah tolong orang lain, wahai Allah. Aku tak pernah memohon ampun kepada ibu dan ayah aku, wahai Allah. Walaupun setiap hari aku melakukan kesalahan dan dosa kepada mereka. Ini permintaan ahli kubur pada malam yang pertama. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Lalu dijawab oleh Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, kalla, tidak sekali-kali.
Setiap manusia akan mati seorang sekali sahaja. Saya yang bercakap hanya akan merasakan kematian sekali. Tuan-tuan yang berada di bawah akan merasakan kematian sekali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sebaik-baik makhluk Allah, sebaik-baik kekasih Allah, manusia yang paling disayangi Allah. Nabi Muhammad juga akan dimatikan oleh Allah sekali saja, merasakan sakit mati sekali saja. Sesiapa yang sudah merasakan sakit mati, maka dia tidak akan lagi merasai kesakitan itu buat selama-lamanya. Sekali. Sebab itu Allah jawab, innaha kalimatun huwa qailuha. Ia hanyalah sekadar perkataan kamu. Kamu takkan dikembalikan ke bumi. Kamu tidak akan dikembalikan ke bumi. Malam ini, sekarang, kita semua dalam masjid, tuan-tuan sekalian, buku amalan kita sedang dibuka. Yang menuliskan buku amalan kita sedang dibuka. Setiap saat ditulis oleh malaikat apa yang kita dan saya lakukan. Setiap saat. Kalau sekarang kita sebut La ilaha illallah, malaikat tulis La ilaha illallah. Pada malam ini, sekarang ini, para pemuda sekalian, tuan-tuan sekalian, duduk dalam rumah Allah. Dalam rumah Allah. Tuan-tuan datang tidak dibayar, tuan-tuan datang tidak dijamu makanan percuma, tuan-tuan datang tidak diwajibkan, tuan-tuan gerakkan tubuh badan, tuan-tuan datang kerana Allah. Malaikat menulis pahala fi sabilillah, sehingga tuan-tuan kembali ke dalam rumah tuan-tuan semula. Sebab Nabi sebut, man kharaja fi talabil ilmi, sesiapa yang keluar daripada rumahnya untuk menuntut ilmu, sesiapa yang keluar daripada rumahnya untuk menuntut ilmu, dengar ceramah, dengar kuliah, pergi belajar Quran, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji', maka malaikat akan menuliskan, malaikat sedang menulis insya-Allah. Insya-Allah, para malaikat di kanan dan kiri kita menulis fi sabilillah, fulan bin fulan sedang mendapat pahala fi sabilillah, sebab sekarang dia berada dalam rumah Allah. Kita mohon dengan Allah, kita minta dengan Allah, majlis tuan-tuan, majlis yang dipenuhi insya-Allah oleh para malaikat. Insya-Allah malaikat ramai dalam majlis ilmu, bertindan-tindan, bertindih-tindih di antara satu sayap dengan satu sayap, penuh sehingga ke langit. Mereka membawa doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pohon dengan Allah pada malam ni, wahai Allah, masukkan kami semua ke dalam syurga Firdaus. Wahai Allah, matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Wahai Allah, kekalkanlah kami ke dalam syurga Firdaus nanti. Wahai Allah, hidupkan kami dalam syurga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Duduk dalam majlis ilmu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya dunia ini, sekarang kita dalam dunia, tuan-tuan, malam ini 15 Mei 2023, hari Isnin, kesemua kita sedang bernafas di atas muka bumi Allah. Dunia, tuan-tuan, di dunia ini ada orang yang paling kaya di Sabah, ada orang yang paling kaya di Kedah, yang paling kaya di Selangor, yang paling kaya di Malaysia, kemudian yang paling kaya di Asia Tenggara, kemudian yang paling kaya di Eropah, kemudian yang paling kaya. Tetapi kata para ulama, tidak ada manusia kaya apapun dia yang kekayaannya adalah seluruh muka bumi ini. Tak ada. Ada tuan? Tidak ada.
Sekaya apapun manusia 2023 ini, tidak ada satu orang manusia yang memiliki kesemua kekayaan bumi ini. Yang memiliki kekayaan alam ini keseluruhannya adalah Allah Jalla Jalaluh, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa Allah sebut? Allah sebut kepada kita, seandainya dunia ini berharga di sisi Allah, seandainya dunia ini berharga di sisi Allah seperti harga sebelah sayap nyamuk, nescaya orang yang kafir tidak seorang pun yang akan minum seteguk air. Disebabkan dunia ini tidak ada harga di sisi Allah, walaupun seharga sebelah sayap nyamuk, maka kesemua orang yang kafir mereka dapat makan dan minum pada setiap hari. Kenapa orang-orang yang mensyirikkan Allah boleh makan dan minum setiap hari? Kerana dunia ini tidak ada harga di sisi Allah. Yang ada harga di sisi Allah adalah seorang yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukan yang paling tinggi jawatan, bukan yang paling masyhur di dalam TikTok dan media sosial, bukan yang paling banyak duitnya, bukan yang paling banyak ahli keluarganya, bukan yang paling lama pemerintahannya. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan tengok orang paling kaya, orang yang paling kaya duitnya 100 bilion. Orang yang paling kaya duitnya 100 bilion USD contoh. Sebenarnya lebih, yang trilion pun ada. Sangat kaya. Dia ada harta pada pukul 8.36 sebanyak 1 trilion USD. Pada pukul 8.36 dia ada 1 trilion USD. Pada pukul 9 malam tarikh yang sama dia mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 15 Mei 2023 hari Isnin pukul 8.36 dia ada 1 trilion. 15 Mei 2023 jam 9 malam dia mati. Maka berapa trilion yang dia boleh bawa ke mahsyar? Berapa trilion yang dia boleh bawa ke barzakh? Berapa trilion yang akan dimasukkan ke dalam kerandanya? Jawapannya, kata para ulama, tidak seringgit pun yang dikepilkan, yang dibekalkan oleh ahli keluarganya di dalam kuburnya, di dalam kerandanya. Seringgit pun orang tak bagi. Itulah nilai dunia. Tak ada orang bawa emas kilo bila meninggal, tuan-tuan. Keluarga dia ambil emas kilo letak dalam keranda. Bodohlah keluarga tu. Kalau keluarga tu cerdik pun dia takkan masukkan sekilo emas di dalam keranda ayahnya yang kaya. Sekiranya anak itu baik sekalipun, dia tidak akan memasukkan sekilo emas di dalam keranda ibu dia. Sebab dia tahu ibu dan ayah dia akan pergi ke satu alam yang Allah tidak akan melihat lagi nilai harta mereka, ke satu alam. Allah tidak tanya, ni Perdana Menteri kan? Perdana Menteri masuk bilik ni ada aircon. Dulu pernah jadi yang di Pertuan Agong kan? Okey, yang pernah jadi Pertuan Agong, masuk bilik ni alam barzakh kami ada aircon sebab dulu Perdana Menteri. Yang akan disoal oleh Allah, yang akan disoal oleh para malaikat ialah amal ibadat kita pada hari kematian kita. Maka dunia ini tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cabaran yang besar
cabaran yang besar. Tuan-tuan tengok tajuk ceramah kita, dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Siapa lulus dunia, maka dia akan bahagia di akhirat. Lulus dunia antara cabaran yang paling besar, lulus daripada godaan syaitan dan juga iblis. Dulu iblis sahaja, hanya dia sahaja beribadat kepada Allah bersama dengan para malaikat. Walaupun dia bukan malaikat, dia daripada keluarga jin ataupun syaitan, diciptakan oleh Allah daripada api. Iblis, ketika Allah cipta, dia jadi makhluk yang baik. Kemudian dia naik, kedudukannya naik, meningkat, disayangi oleh Allah, disayangi oleh Allah, disayangi oleh Allah, sehingga dia diangkat. Hanya yang diciptakan daripada api ini hanya satu sahaja di waktu itu di langit. Iblis diangkat ke langit, yang lain semuanya para malaikat. Yang lain semuanya malaikat yang tidak melakukan dosa kepada Allah. Malaikat dia tak ada dosa. Malaikat dia tidak ada dosa. Iman malaikat dia tak turun, dia tak naik. Dia sentiasa beriman, dia tiada dosa. Waktu itu ada seorang makhluk yang hari ini kita kenal nama Iblis. Dia bukan malaikat, tetapi banyak ibadahnya, tinggi ilmunya. Banyak ibadahnya, tinggi ilmunya Iblis ketika itu. Subhanallah, subhanallah. Dia ibadat sehinggalah Allah menciptakan Adam, manusia pertama, ayah kita semua. Ni semua ni adik-beradik ni, saudara mara. Atuk nenek moyang kita satu, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Tetapi walaupun kita semua saudara mara, selipar kawan kita tetap selipar dia, motor kawan kita tetap motor dia. Jangan pinjam pula. Ayah dan nenek moyang kita satu, Nabi Adam alaihissalam. Allah cipta Nabi Adam, kemudian Allah pamerkan Adam kepada malaikat dan juga iblis. Tuan-tuan, bilangan malaikat sangatlah ramai. Bilangan malaikat sangatlah ramai. Tuan-tuan nak bayang bilangan malaikat ramai macam mana? Lebih banyak daripada bilangan butiran pasir. Bilangan malaikat. Kerana Allah menciptakan malaikat, dalam satu hadis yang dhaif, Allah menciptakan malaikat lebih kurang 90% daripada keseluruhan makhluk. Malaikat, pasir makhluk, maka malaikat lebih banyak dari pasir. Ramainya malaikat. Iblis satu waktu itu, iblis seorang, satu iblis. Allah cipta Nabi Adam, Allah arahkan ke semua malaikat dan Nabi Adam, usjudu li Adam. Allah cipta Nabi Adam seorang je, seorang Adam. Lalu Allah arahkan kepada semua, usjudu li Adam. Sujud kepada Adam, bukan sujud ibadat, tetapi sajdatu takrim, sujud untuk memuliakan. Lalu kesemua malaikat sujud. Tuan-tuan bayangkan bilangan malaikat yang ramai, kesemuanya sujud kepada Nabi Adam sekali, dengan sujud ihtiram, sujud memuliakan, kerana ia arahan Allah. Kesemua malaikat sujud. Peratus malaikat yang sujud adalah 100%.
tiba-tiba ada seorang makhluk berdiri, namanya Iblis. Dia tidak sujud. Ketika itu Iblis sudah merasakan kenapa dia nak sujud, sedangkan dia makhluk yang alim, sedangkan dia makhluk yang berilmu dan juga makhluk yang banyak ibadah. Kenapa saya nak sujud kepada satu makhluk? Saya tu Iblis. Kenapa saya nak sujud kepada satu makhluk yang baru diciptakan? Makhluk junior. Selalu yang junior ni kena basuh baju. Yang tingkatan satu kan, kena bully lah. Di sekolah ke, di baru-baru ni kita dengar di bahagian ketenteraan pun sama juga, dibuli juga. Berapa kes kematian saban tahun kita dengar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang senior ni dia berasa kena hormat lah, kena hormat dia senior. Bila Iblis tengok satu makhluk baru diciptakan tiba-tiba nak suruh sujud, maka Iblis berdiri, dia tak sujud. Semua para malaikat sujud. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Iblis, ya Iblis, wahai Iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Apa yang membuat kamu tidak sujud ketika mana aku sendiri yang arahkan kamu untuk sujud, wahai Iblis? Aku sendiri yang arahkan kamu untuk sujud, wahai Iblis. Kenapa kamu tidak sujud? Lalu Iblis pun jawab kepada Allah. Iblis jawab. Iblis tidak menengking Allah. Iblis tidak jawab dengan bahasa yang kasar. Tuan-tuan tengok. Tetapi Iblis mengingkari arahan Allah. Tetapi Iblis tidak taat dengan Allah. Dia kata, ana khairun minhu. Wahai Allah. Dia tetap memanggil Allah itu Allah. Wahai Allah, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Aku lebih mulia dari Adam. Aku lebih sempurna dari Adam. Macam bahasa setengah manusia pada hari ini. Aku lebih alim daripada fulan. Aku lebih kaya daripada fulan. Aku lebih terkenal daripada fulan. Anak-anakku lebih berjaya daripada anak-anak fulan. Aku lebih mulia daripada fulan. Maka dia tak hormat jiran dia. Dia tak hormat pekerja dia. Dia tidak hormat orang-orang yang di bawahnya, langsung tidak dihormat olehnya. Itulah asal penyakit Iblis. Ana khairun minhu. Aku lebih mulia daripadanya, wahai Allah. Lalu Allah Subhanahu Ta'ala pun melaknat Iblis sampai hari kiamat. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Wahai Iblis, benar kamu tak mau ikut arahan aku? Iblis kata ya. Wahai Iblis, aku usir kamu daripada syurga. Aku usir kamu daripada syurga, dan ke atas kamu laknatku sehingga hari kiamat. Allah laknat Iblis. Allah melaknat Iblis. Allah melaknat Iblis dan terakam di dalam Al-Quran laknat ke atas Iblis. Walaupun dilaknat oleh Iblis, walaupun dilaknat Iblis itu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi Iblis kenal siapa Allah. Iblis kenal siapa Allah. Tuan-tuan tengok, walaupun Iblis dilaknat oleh Allah, Allah usir daripada syurga. Iblis kata, Rabbi, Tuhanku. Tengok tuan, Rabbi, Tuhanku, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Aku ada satu permintaan. Tuan-tuan tengok,
pada hari iblis dilaknat oleh Allah. Dia kenal Allah, dia tahu sifat Allah Maha Pemurah, dia tahu sifat Allah Maha Memberi, ataupun dia tahu sifat Allah Maha Kaya. Lalu iblis mengutarakan permintaan. Iblis kata, wahai Allah, panjangkan umurku hingga hari kiamat. Panjangkan umurku hingga hari kiamat. Lalu dijawab oleh Allah. Ramai orang tak baca kisah ni. Ramai orang tak sedar kisah ni. Apa Allah jawab? Qala fa innaka minal munzarin. Allah pun jawab, fa innaka minal munzarin. Wahai iblis, wahai iblis, aku makbulkan permintaan kamu. Aku panjangkan umur kamu sampai kiamat. Subhanallah. Allah makbul permintaan iblis dalam keadaan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba ada di kalangan hamba Allah manusia yang beriman, yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia berburuk sangka dengan Allah bila Allah tak makbulkan doa dia. Dia mencerca Allah di dalam hatinya bila Allah lambatkan permintaan dia. Dia mempersoalkan Allah bila Allah melewat-lewatkan permintaannya. Dia tidak sedar bahawasanya dia sedang minta kepada satu Tuhan, kepada Allah yang Maha Kaya. Dia tidak sedar bahawa dia sedang meminta kepada Allah yang Maha Kaya. Sekiranya Allah tidak memakbulkan, maka Allah menggantikan permohonan itu dengan perkara lain yang jauh lebih baik untuk kehidupannya. Siapa yang Allah tidak memakbulkan segera, dia kena ingat Allah melewatkan permintaannya ke suatu masa yang lain. Siapa yang Allah lewatkan permintaannya, tidak makbulkan permintaannya, maka dia kena ingat Allah ganti dengan perkara lain. Sesiapa yang tidak dimakbulkan dalam waktu dekat, tidak dimakbulkan dalam waktu yang jauh, tidak digantikan dengan sesuatu yang lain yang dia sedar, maka yang keempat dia kena tahu Allah menyimpan kebaikan doa itu untuk diberikan kepadanya di dalam syurga. Itu doa. Itu konsep doa. Kalau iblis minta pun Allah bagi, apatah lagi tuan-tuan kita semua yang sentiasa menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lagi Allah bagi. Lebih-lebih lagi lah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah makbul doa iblis. Innaka fa innaka minal munzarin. Tuan-tuan, setelah Allah makbul permintaan iblis, ayat bawah tu, selang berapa ayat, tuan-tuan tengok perangai iblis. Dia jadi jahat dan dia terus jahat, dia terus jahat, dia terus jahat sampai malam ni. Sampai malam ni dia jadi manusia yang paling dibenci dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Bermula daripada hari pertama dia mengkhianati Allah. Bermula daripada hari pertama dia tidak akur perintah Allah, dia mula jadi jahat, bertambah kejahatannya. Dia terus minta. Sebelum turun ke bumi dia minta, ya Allah panjangkan umurku. Allah Ta'ala kata, kamu dipanjangkan umur sampai kiamat. Kenapa iblis minta sampai kiamat? Kenapa iblis tak minta selama-lamanya? Kerana iblis berilmu. Dia tahu tidak ada makhluk yang akan hidup selama-lamanya. Iblis tahu bahawasanya ketika kiamat kesemua makhluk akan mati, termasuk malaikat. Bila jadi kiamat, malaikat mati,
syaitan mati, manusia mati, binatang kesemuanya mati, jin kesemuanya mati, tidak ada yang berbaki, tidak ada seorang pun. Yang kekal ketika itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah saja. Yang lain semua mati. Sebab tu iblis minta, wahai Allah, panjangkan umurku sampai kiamat. Maksudnya, bila kiamat, adakah iblis akan mati? Ya. Iblis juga akan mati dengan tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian iblis jadi semakin jahat ketika itu. Sebelum turun ke bumi, sebelum diusir ke bumi, iblis buat permintaan yang kedua. Iblis berikrar di hadapan Allah. Iblis berikrar. Waktu itu, tuan-tuan tengok, dia berikrar, dia kata, fabi'izzatika, demi kemuliaanmu wahai Allah, demi kebesaranmu wahai Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan seluruh anak Adam. Kita semua ni anak Adam, semua ni anak Adam, nenek moyang yang sama, Adam alaihissalam. Iblis pernah berikrar dengan Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan ke semua mereka melalui tentera, iaitu anak beranak iblis yang banyak di kalangan syaitan. Kata iblis, aku akan goda anak Adam daripada depan, aku akan pujuk dia daripada kanan, aku akan pujuk dia daripada kiri, aku akan tipu dia daripada atas, aku akan tipu dia daripada bawah, aku akan tipu dia daripada belakang, sehingga kesemuanya sesat, kesemuanya meninggalkan arahan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Apa kata iblis? Kecuali wahai Allah. Tuan-tuan, ini yang terakhir untuk malam ni. Sekejap je ceramah saya, sebab tuan-tuan duduk, saya berdiri. Mana ada khutbah Jumaat 1 jam, khutbah Jumaat 10 minit je. Iblis bersumpah di hadapan Allah untuk sesatkan semua anak Adam. Kemudian iblis tambah di belakang daripada ayatnya, menunjukkan keilmuan dia. Dia kata, illa, kecuali wahai Allah, yang tidak dapat aku sentuh. Ingat tuan-tuan, dengar tuan-tuan, aku akan sesatkan seramai-ramai mungkin anak Adam. Hari ini ada 8 bilion manusia, 6 bilion tidak beriman dengan Allah, hanya 2 bilion yang beriman. Daripada 2 bilion, 1 bilion tidak solat, 1 bilion tidak solat. Belum lagi yang tak tunaikan zakat, belum lagi yang minum arak, belum lagi yang tak tutup aurat, belum lagi yang berzina, belum lagi yang bermain judi dan sebagainya. Tinggal berapa sahaja daripada 1 bilion? Tinggal hanya berapa ratus juta sahaja. Maka berkata iblis, kesemuanya akan aku sesat, illa, kecuali wahai Allah, ibadakal mukhlasin, hamba-hamba ibadaka minhumul mukhlasin, hamba-hambamu yang ikhlas. Ini syarat dia, ini kuncinya, ini rahsianya. Kecuali mereka-mereka yang ikhlas. Apa itu ikhlas wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, ikhlas ialah mereka yang hidup kerana Allah, mereka yang bernafas kerana Allah, mereka yang memandang kerana Allah, mereka yang bercakap kerana Allah, mereka yang mendengar kerana Allah, mereka yang berjalan kerana Allah, mereka yang solat kerana Allah bukan kerana mertuanya, mereka yang bersedekah kerana Allah bukan untuk ditayangkan di media sosial, mereka yang berpuasa Ramadan kerana Allah bukan kerana malu dengan adik-beradik dan keturunannya, mereka yang melakukan sesuatu kerana-Mu wahai Allah tidak akan boleh dihampiri oleh iblis. Tetapi malangnya
berapa ramai umat Nabi Muhammad yang tiap-tiap kali melakukan kebaikan. Mereka melakukan kebaikan dan ibadah bukan kerana Allah. Mereka melakukan kebaikan dan ibadah untuk mereka masukkan ke dalam media sosial. Mereka melakukan kebaikan dan ibadah untuk mereka dipuji oleh kawan-kawan mereka. Mereka melakukan ibadah dan ketaatan untuk orang ramai kata fulan itu baik, fulan itu banyak ibadahnya. Maka orang-orang yang buat bukan kerana Allah, mereka akan ditewaskan oleh iblis laknatullah alaihi. Para pemuda sekalian, adik-adik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan hati kita ikhlas. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan keikhlasan dalam setiap saat kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saya rasa sekadar itu dulu untuk malam ini. Dan tuan-tuan sekalian, pada setiap hari Khamis di saluran channel YouTube Ustaz Wadi Anwar, pada 9 malam ada kisah hidup akhir zaman. Saya ceritakan ke semua tanda kiamat yang 100 lebih, sampailah tanda kiamat yang besar. Lebih kurang semua sekali dalam 150 episod, tapi belum habis, kita baru je mula. Siapa yang nak dengar kisah hidup akhir zaman, Khamis 9 malam. Kemudian satu lagi pada hari Rabu 9 malam. Nah, pada hari Rabu satu lagi episod yang lain pada 9 malam, dan pada hari Selasa 8 pagi. Selasa 8 pagi ada kuliah, Khamis 9 malam, Rabu 9 malam. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak masjid yang mengundang saya untuk berkongsi ayat-ayat Quran dan hadis Nabi SAW pada malam ini. Saya ucap juga ribuan terima kasih kepada seluruh penduduk Keningau yang hadir pada malam ini ke dalam rumah Allah untuk mendengar sesuatu yang menginsafkan, insya-Allah, ilmu yang bermanfaat insya-Allah kepada kita semua. Dan saya mengucapkan juga ribuan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang memberikan sokongan yang padu. Semua ni bagi sokongan yang padu kepada saya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Tahniah kepada semua rakyat Malaysia. Semoga keseronokan kita di atas dunia, tuan-tuan kenal saya walaupun saya tak kenal tuan-tuan secara perseorangan, semoga kecintaan ini kekal sampai dalam syurga. Dan semoga kita berselisih nanti dalam syurga, insya-Allah. Saya bagi salam kepada tuan-tuan, tuan-tuan bagi salam. Dengan salam yang sama kita bagi atas dunia. Assalamualaikum Ustaz. Saya pun jawab Waalaikumsalam, tapi saya tak kenal nama. Waktu itulah kita akan berkenalan, insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala pilih kita ikhlas, jadi ahli syurga, istiqamah sampai tamat riwayat hidup kita, matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi